Siapa yang balik kampus Siapa yang balik kampus? Ada tak? Ada tak pelajar part 2 ni yang balik kampus? Dalam grup bonda ni. Ada tak? Ke tak ada? Semua ada yang balik. Macam tak ada bonda. Oh, you all takut terkandas nanti tak nak balik rumah Semua memang tak balik lah, betul? Betul bonda. So far yang balik tu ada juga few pelajar yang balik. Tapi isolation lah, memang kena duduk dalam bilik. Makanan pun hantar ke bilik and so on. Okay, hari ni kita nak minta pelajar lelaki baca doa. Siapa Tadi yang muda sebut nama tadi tak ada orangnya. Zafri tak ada Akmal dah pernah baca doa ke Akmal? Hello, bonda saya. Zafri belum pernah baca doa lagi, betul? Belum. Okey, baca doa boleh? Doa belajar. Doa belajar. Doa macam biasa je kan? Macam biasa je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmatika wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita doakan juga untuk saudara kita muslimin dan muslimat di Palestin. Semoga peperangan berakhir. Mereka adalah orang-orang syurga lah. Sebenarnya kalau kita nak tengok kita ni susah, bonda suka cakap kalau doa. Even kalau bonda penat ke apa semua, as a wife, as a mother, bonda selalu cakap dengan diri bonda, wanita di Palestin tu lagi cabaran yang hebat. So kalau kita kat Malaysia tu rasa cabaran hebat, wanita-wanita di Palestin tu lagi Allah uji dia dengan macam-macam. So apalah sangat ujian yang kita terima berbanding dengan warga di Palestin. Okay, bumi-bumi para nabi tu kan. Ingat. Alright, first presenter kita. Okay, again bonda ucapkan selamat raya Aidilfitri Mak Azai Batin sekali lagi. Bonda harap semua siap-siap belaka, jaga diri baik-baik untuk COVID-19 yang dah semakin meningkat. Ada tak di kalangan kita, kalangan anda semua ni yang memang family ada COVID-19 ke, terjangkit daripada sesiapa ke, yang memang tengah kuarantin ke? Ada tak? Kalau ada boleh share pengalaman. Pengalaman tu penting tu boleh share. Ada tak? Dalam grup ni ada tak? Pernah ada. Aina pernah ada ke? Family Aina pernah ada? Uncle. Uncle pernah ada lah. And then you tengok tak dia sacrifice dengan COVID-19 tu? Ke dia punya COVID-19 stage 1? Dia teruk juga sebab dia ada diabetes and kolesterol. Dia ditidurkan untuk few weeks. So maksudnya memang admitted ke hospital ke quarantine kat rumah? Hospital lah sebab dia ditidurkan, masuk tube, nak tengok ada jangkitan kat paru ke macam mana. So kita orang memang ingat dia 50-50 je, tapi alhamdulillah dia sihat sekarang. So dah recovery lah sekarang, dah discharge from hospital dah Aina? Dah keluar, dah okey dah. So Aina nampak kan struggle ni orang yang kena COVID-19 tu macam mana kan sebenarnya kan? Betul lah, sedih lah bila dia tengok, kita tengok dia ditidurkan tu video. Dia macam paralyzed kan. Kita nampak COVID-19 ni macam penyakit yang macam orang rasa alah tak apalah nanti baik. Tak, dia sebenarnya macam penyakit yang tak nampak. Kalau macam awak cakap diabetes, kolesterol tu ujian kita nampak tau. Diabetes of course lah kan, macam semua. Tapi dia benda yang tak nampak tiba-tiba happen kan Aina kan? Kita orang memang tak expect pun, tiba-tiba dia demam biasa je. Wife dia bawa pergi hospital, diagnose ada virus tu. Alhamdulillah, bonda doakan uncle awak sihat-sihat saja dan seluruh ahli keluarga awak pun sihat-sihat sajalah. So far lepas uncle tu tak ada siapa kena lah. So far tak ada. Alhamdulillah. Maksudnya awal tu kan, waktu dia ambil tindakan terus hantar hospital kan. Alhamdulillah. Okay, ada lagi sesiapa nak kongsi pengalaman COVID-19? Ada lagi? Okay. Mudah harap kita jangan prejudis tentang penyakit COVID-19 ni. Dia sama juga lah macam kita prejudis tentang orang ada mental health. Sebab COVID-19 ni kadang-kadang bukan dia yang gen pembawa. Dia berjangkit daripada mana-mana je. Even kalau bonda ulang alik pergi kerja, you all pergi teman mak pergi pasar ke beli barang. So automatically jangkit. Kita tak nampak, virus kita tak nampak.
Bukan kita nak, kita tak nak benda tu. So doa banyak, semoga kita semua dijauhkan. Alright, presenter yang pertama adalah Akira, betul? Akira Ya betul. awak presenter dulu. Yang video tu nanti Kak Nur akan buka daripada PC Office Bonda tu. Okay, Bonda. Alright. So awak dengan? Dengan Syahira Farha. Okay, untuk Nur Atira dan Syahira Farha punya presentation, Bonda nak pelajar lelaki yang soal. So Bonda akan ambil attendance daripada soalan yang pelajar lelaki kemukakan. Untuk pelajar perempuan nanti tunggu presenter group kedua baru you all soal. Faham tak soalan Bonda? Faham tak arahan Bonda soalan tak? Faham sip. So group Atira ni pelajar lelaki dulu yang soal. Okay. So Bonda persilakanlah Atira untuk sampaikan you punya presentation. Silakan Atira. Nanti Kak Noh akan membantu awak buka slide. Saya dah boleh share slide Boleh Noh. Alright. Okey, Kak Noh dia share daripada tele ni sebab dia takut kalau kita view video tu, memang awak bagi daripada tele tu nanti suara tak keluar macam hari tu. Betul. Tapi before this cuba share by video Noh. Keluar tak suara tengok? Okey, kejap. Kalau tak boleh baru kita buka by tele. Sekejap, saya tak siasat lagi dah. Takutnya nanti kan terbuka yang lain-lain pula puan. Oh tak apalah. Okeylah buka daripada tele tu tapi besarkan boleh? Boleh sekejap. Alright. Buka tele tu lepas tu besarkan boleh? Okey. Sekejap. Alright. Okey ke? Okey. Atira boleh ke? Dah ready ke Atira? Atira Ya. boleh ke? Boleh. Hello. Okey. Okey dah Okey, bismillah. Izan? Okey, boleh. Maksud kaunselor Kasbaya ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain, terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah. Pembina Kasbaya akan dilatih dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah, pandangan, kebimbangan dan lain-lain aspek lagi. Ciri-ciri kaunselor rakan sebaya. Yang pertama, seorang yang mesra, senang bergaul dan berupaya untuk menolong orang lain. Ini dapat dirasakan apabila klien itu menunjukkan tanda-tanda seperti tidak malu untuk meluahkan perasaan ataupun suara. Dan dia berasa selesa dan berasa tidak dipaksa oleh kaunselor tersebut. Sebagai contoh, kaunselor haruslah menyediakan tempat yang kondusif untuk menjalani proses kaunseling supaya klien tersebut berasa selesa dan mampu menghilangkan rasa tegang dalam diri klien. Yang kedua pula, kaunselor haruslah mempunyai sifat menerima, sabar, mengambil berat, berminat dan boleh dipercayai. Kaunselor haruslah melayani klien sebagai manusia yang bermaruah walaupun mereka ini datang dengan masalah yang pelbagai, mengambil berat tentang masalah yang dikongsi. Sebagai kaunselor yang berjaya, kita haruslah berfikiran terbuka dalam mendengar masalah klien tanpa mengadili masalah mereka atau lebih dikenali sebagai judge. Tidak tahu apa yang mereka hadapi walaupun masalah tersebut hanya sekecil zarah sekalipun. Dan ciri-ciri yang ketiga, kaunselor haruslah mempunyai sifat yang bertanggungjawab dan amanah. Kaunselor perlulah menghormati privasi klien dengan merahsiakan segala maklumat yang telah diperoleh atau dikongsikan semasa proses kaunseling. Dalam hal ini, proses yang dijalankan merupakan proses yang amat pribadi
dan ianya tidak boleh bersuka hati disebarkan kepada orang awam maupun orang yang tidak berkaitan. Kerana kaunselor akan supaya nombor satu menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. Kaunselor ni dia kena faham dulu masalah kawan dia, baru kaunselor ni dia dapat memikirkan cara penyelesaian untuk kepada masalah kawannya. Berdua, membantu guru kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Hal ini supaya dapat meringankan beban kaunseling untuk membimbing pelajar. Bertiga, membantu pelajar baru dalam masa orientasi supaya pelajar baru ni dia dapat mengenali dengan pelajar lain dan mudah untuk mengeratkan silaturahim dengan pelajar lain. Yang keempat, memimpin kumpulan perbincangan. Sebagai pemimpin kumpulan, pemimpin ni dia kena membahagikan masa untuk mengumpulkan ahli-ahli kumpulan untuk perbincangan dan mendengar setiap pendapat ahli kumpulan untuk membincangkan sesuatu perkara atau projek. Kelima, membantu guru kaunseling dalam kaunseling kelompok. Hal ini dapat menjimatkan masa jika terdapat beberapa kaunseling kelompok dalam satu masa. Seterusnya, menjadi tenaga pengajar atau mentor kepada pelajar yang lemah dalam salah satu mata pelajaran. Hal ini memberi kelebihan kepada pelajar kerana mereka berasa selesa dan mudah faham jika mereka belajar dengan mentor mereka. Selain itu, pelajar juga akan meluahkan masalah yang mereka tidak faham sesuatu perkara kepada tenaga pengajar atau mentor. Yang seterusnya, menjadi sebagai contoh atau model. Kaunselor ni dia kena menunjukkan sifat tanggungjawab, ramah, rajin dan mengikut peraturan sekolah atau universiti. Akhir sekali, merancang projek untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan yang dari segi modal dan material. Kesimpulannya, kaunselor akan sebaya memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar malah dalam masyarakat. Kita seharusnya menghormati mereka kerana mereka dapat membantu pelajar yang memerlukan motivasi dalam menghadapi cabaran. Alright, habis saya tu. Ya bonda. Okey, dah start dah jawab soalan sebelum bonda revise. Tapi jawab soalan kawan-kawan dulu. Okey, soalan pertama daripada Syafiq Daniel. Sebut nama, dia jawab soalan. Atira dengan siapa tadi? Nur Atira dengan siapa? Syahira. Syahira Atira Farha. dan Syahira. Suara siapa yang Syahira ke suara Atira yang lembut sangat tu? Suara Syahira kan? Ya kan. Okey dah, jawab soalan. Okey, pelajar lelaki kena tanya soalan Pelajar lelaki wake up. Tanya soalan, mana lagi yang lain? Boleh ambil attendant menarik yang tanya soalan je. Pelajar lelaki. Okey, awak jawab dulu soalan Syafiq Daniel. Syahira dengan Atira jawab dulu soalan Syafiq Daniel.
Soalan dari Syafiq Daniel, apakah hukuman atau denda atau tindakan yang boleh dikenakan kepada seseorang rakan kaunselor setelah membocorkan rahsia klien atau rakan kepada orang awam? Hukuman. Ni hukuman kepada kaunselor rakan sebaya kan? Soalannya panjang tau. Saya rasa mungkin pelajar yang sebagai pembimbing rakan sebaya tu atau kaunselor rakan sebaya tu mungkin dilucutkan jawatan. Saya rasa. Okey, soalan Syafiq tu dia memang menarik lah. Apakah hukuman? Sebab tu sebelum jadi rakan kaunselor ni, kita kena certify you dulu. Okey, insyaAllah nanti kita akan ada bengkel TOT persijilan rakan kaunselor. So dari segi persijilan tu nanti kita akan terangkan tentang etika-etika yang ada untuk rakan kaunselor. Cuma rakan kaunselor ni dia tak adalah terikat dengan lembaga kaunselor Malaysia. Maksudnya seperti kaunselor seperti Bonda, seperti Cik Aina, seperti Kak Nur satu hari nanti sebab dia dah habis tamat belajar. Jadi kita tak terikat dengan lembaga kaunselor Malaysia sebab you adalah kaunselor rakan sebaya yang dilantik oleh universiti ataupun daripada sekolah untuk you menolong bantu kaunselor. Cuma sebelum kamu menjadi rakan kaunselor, kami akan certify dulu. Bonda percaya lepas you dah TOT training of trainer to be a rakan kaunselor, insyaAllah you tahu how about the etika. Kalau ada kes tu yang you tak boleh nak ni, you tak akan bocorkan. Cuma Syafiq, Bonda punya feel yang mudah senang je lah. Kalau you cuba bocorkan rahsia orang, satu hari nanti rahsia awak pun akan bocor. So you nak tak? Macam biasalah kalau kita buka aib orang, satu hari nanti aib kita yang akan terbuka. So either you nak teruskan ke tak nak. Kena self talk macam tu. Mungkin Noh ada jawapan baru tak Noh? Yang awak belajar daripada Husim. Saya setujulah dengan Puan Su kata tadi sebab kita memang ada etika kerahsiaan yang memang kita betul-betul kena jagalah. Macam tu. Kalau tak orang pandang kaunselor ni pun macam satu kerjaya yang tak dihormati sebab kita kaunselor memang kena jaga rahsia betul-betul lah, senang kata macam tu. Supaya so kita untuk boleh rakan kaunselor, so rakan kaunselor tu sebab you membawa nama kaunselor juga. Sebelum you dilantik sebagai rakan kaunselor, kita akan certify you terlebih dahulu. Okay? Alright. Okay, tanya Syafiq menjawab tak soalan tu? Syahirah tanya. Syafiq menjawab tak soalan tu? Menjawab. Terima kasih. Okey dah. Soalan next untuk Akmal. Untuk soalan yang kedua daripada Akmal, apa yang akan berlaku sekiranya seseorang rakan kaunselor itu tidak mempunyai ciri-ciri yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang rakan kaunselor? Pada pendapat saya, jika kaunselor itu dia tak mempunyai ciri sepatutnya yang ada dalam diri dia, contoh kan ciri-ciri yang sepatutnya ada, seorang yang mesra, tanggungjawab, melayani masalah klien tu dengan selesaikan masalah dia. So kalau tak ada ciri-ciri ni, klien tersebut tidak dapat selesaikan masalah dia dan kaunselor tu pun susah nak selesaikan masalah klien macam tu. Jawab tak Akmal? Jawab. Terima kasih. Sama. Okey, soalan seterusnya dari Danish. Bolehkah kita meletakkan sepenuh kepercayaan kepada kaunselor rakan sebaya dalam menceritakan masalah kepadanya? Jika kita betul-betul percaya kepada kaunselor, baru kita boleh pergi untuk menceritakan segala masalah kepada kaunselor sebab kaunselor ni dia mempunyai etika-etikanya yang tersendiri yang dia tak boleh pecahkan rahsia kepada orang awam ataupun orang lain.
So kita boleh meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada kaunselor. Menjawab tak Danish? Terima kasih. Sama. Okay, soalan daripada Umaru Siti. Apakah yang boleh dilakukan oleh kaunselor rakan sebaya sekiranya ada pelajar yang mempunyai masalah kemurungan yang berpunca daripada persekitaran pelajar tersebut? Rasa kalau sekiranya ada pelajar yang mempunyai masalah kemurungan ni, kaunselor rakan sebaya ni sepatutnya kena berbincang dengan dia dengan lebih mendalam, macam slow talk lah. Macam tanya, kaji masalah dia apa punca daripada persekitaran tersebut. Macam kena tanya dia masalah tentang kemurungan dan kena bagi dia cara semangat lah untuk cakap. Jawab soalan tak? Umarul. So maknanya kena slow talk macam tu lah. Ya. Sebab Baik, faham. Terima kasih. Soalan dari Syamirul Ruhaizam, apakah matlamat akhir bagi seorang kaunselor rakan sebaya? Matlamat akhir, kaunselor ni dia kena tolong klien atau pelajar untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, atau kaunselor ni dia boleh memberi cadangan dan berbincang dengan pelajar atau klien sebelum membuat keputusan. Menjawab tak? Syamirul. Oh. Mana? Okay. Terima kasih. Soalan daripada Najib. Apakah kaunselor rakan sebaya akan lakukan jika mereka tahu masalah klien? Jika kaunselor tu dah tahu masalah klien, dia akan cuba untuk selesaikan untuk kemampuan kaunselor tersebut lah. Kiranya luar daripada batasan kaunselor tu, jadi dia kena meminta tolong pihak atasan. Jawab tak? Yudi. Adam, jawab tak? Macam mana orang si Adam ni? Menjawab tak Adam? Dah, lain dah terputus. Adam? Rabili? Tak ada. Ya, saya. Menjawab tak soalan tu? Kawan awak explain tadi faham tak? Menjawab. Alright, menjawab. Alright, semua pelajar lelaki dah ada? Dah dapat kan? Okay. So, boleh buat kesimpulan. Okay. Terima kasih Atira dan Syahira. Explanation yang betul. Okay. Untuk nanti kita certified rakan kaunselor tu nanti, kita akan ajar pelajar yang jadikan kaunselor iaitu awak semua ni lah. Maksudnya kalau kita dapat kes-kes yang berat tu, apa yang you perlu buat? Yang pertama adalah you salurkan kepada kaunselor. You just dapat kes, cuma you bimbing kawan tu. Bukan you terus menyelesaikan masalah klien tu, tak. You bimbing klien tu and then saya rasa untuk kes awak ni macam agak harus diselesaikan. Saya ingin bawa awak jumpa dengan kaunselor lah kalau awak nak minat untuk selesaikan. Sebab kalau awak cerita dengan saya tak dapat nak bantu selesaikan. Maksudnya macam yang Atira explain tadi, akan dibawa kes tu kepada pihak yang seterusnya iaitu kaunselor lah. Okay, rakan kaunselor dia adalah menolong bantu macam boleh cerita tadi. Rakan kaunselor dia menolong bantu kaunselor. Tapi tak tahu mungkin satu hari nanti
you all dah cuba jadi rakan kaunselor, tiba-tiba degree tak nak ambil engineering, tak nak ambil business, tiba-tiba nak jadi nak ambil counselling, tiba-tiba nak ambil psikologi sebab you want to be a counselor. Boleh, tak ada masalah. Kita kena pupuk kita punya minat daripada sekarang lah. And then kelebihannya adalah kalau you tak jadi rakan kaunselor pun nanti you bekerja dalam organisasi, bonda percaya dalam organisasi dia ada banyak-banyak kelab-kelab kebajikan lah, kelab kesukarelawanan lah. Jadi pengalaman-pengalaman awak sebagai rakan kaunselor itu insya-Allah akan menolong bantu awak untuk menolong bantu insan yang lain. Bonda percaya orang-orang yang sanggup turun ke Palestin, sanggup jihad apa semua, dia punya nationality dia tinggi, adalah dia punya sosial dia tinggi untuk menolong bantu orang lain. Bagi orang yang dia tak suka sangat menolong bantu orang lain, bonda percaya dia punya tendensi untuk menolong tu memang kurang. Sebab tu kalau kita buat ujian saringan personality pun kita akan nampak orang ni suka menolong ke tak suka menolong. Kat situ kita boleh nampak lah. Cuma bonda nak pupuk minat pelajar-pelajar bonda ni supaya berempati dengan rakan-rakan lain, ada motivasi untuk menolong bantu diri sendiri dan ada motivasi untuk menolong bantu orang lain. Okay, insyaAllah kita akan buat TOT, persijilan rakan kaunselor. Daripada soalan-soalan awak ni insyaAllah akan dijawab ketika TOT tu nanti. Lebih detail. Tadi kawan-kawan dah jawab tapi dia akan jawab dengan lebih detail ketika kita training untuk 2 hari nanti. Tapi secara virtual lah. Alright, pelajar lelaki semua dah tanya. Okay, thank you so much. Okay, Atira dengan Syairah boleh pick a name. Pick name untuk soalan. You nak tanya siapa? Buat satu soalan, tanya sesiapa yang mendengar. Atira, Nasyairah ke nak sebut nombor daripada attendant? Atira dengan Syairah? Ya. Tanya satu soalan, pilih seorang kawan dan tanya satu soalan. Akmal Ali. Saya nak tanya Akmal Ali. Okey, Akmal Ali. Soalan untuk Akmal Ali apa? Apakah kaunselor yang boleh kaunselor lakukan jika klien atau pelajar yang pasif untuk memulakan perbincangan? Okey, jawab. Akmal Rian. Ya. Okey, Akmal, dia minat tanya soalan kat awak tu. Okey, cuba jawab. Sekejap, boleh ulang soalan tak? Apakah perkara yang boleh dilakukan oleh kaunselor untuk membantu klien yang pasif? Pasif ni contohnya dia pemalu lah, tak nak cakap apa-apa pun. So dalam sesi tu macam mana nak mula-mula kaunselor tu cuba jumpa dia secara kenal-kenal dulu lah. Cuba jumpa dia secara personal, terserempak ke kan. Buat macam terserempak ke, borak-borak sikit-sikit untuk bagi merapatkan hubungan tu lah. Lepas tu bila dia dah ada bond dekat situ, barulah dia boleh macam eratkan lagi bond tu dengan maybe ajak dia lepak ke. Lepas tu bila dah bond tu dah makin lama makin kuat, baru dia boleh tanya ada masalah ke. Macam tu. Menjawab tak? Menjawab tak Azira? Menjawab. Terima kasih. Menjawab, terima kasih. Bila dalam kaunselor ni kita kena punya bonding adalah kita jumpa apa semua. Tapi kalau kaunselor yang sebenar adalah ketika dalam sesi tu kita terangkan tentang inform consent tentang sesi kaunseling tu sendiri dulu. Biasanya orang akan terbuka hati bila kaunselor akan terangkan tentang etika kerahsiaan. Sesi ni adalah untuk menolong bantu diri dia, terbuka hatilah. Kalau bonda suka cakap dengan pelajar, saya dalam sesi ni saya nak bantu awak. Tapi kalau diri awak sendiri memang tak nak bantu diri awak, awak rasa siapa yang rasa nak bantu awak? Bagi dia fikir balik. Kita nak bantu dia, dah ada orang nak tolong dia, nak bantu. Tapi dia sendiri tak nak bantu diri dia. So dia rasa okey ke tu ataupun dia nak teruskan ke dengan hidup yang begitu? Bagi dia fikir balik. Tapi biasanya dah 100% biasanya pelajar akan terus nangis, dia akan terus macam memang nak cerita. Sebab kita nak tolong bantu dia, kita ada etika kerahsiaan. Termaktub dalam sesi.
So nanti lepas ni Kak Noh akan ambil juga nama-nama pelajar yang belum buat appointment sesi dan yang belum bagi alert balik. Alright, thank you so much Syahira dengan Atira. Betul tak? Syahira dan Nur Atira, thank you so much. Alright, congratulations for your presentation. So next presenter, siapa Noh nama next presenter Noh? Yang dekat attendance saya kat office tu? Next presenter. Kami madam. Zafri dengan? Nur Ayu Atika. Okey, silakan Zafri. Okey, untuk grup Zafri dan Ayu ni pelajar perempuan pula yang kena soal. Alright? Okey, thank you so much untuk pelajar lelaki yang dah menyoal. Pelajar lelaki turun mendengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafri Hakim Eza Fitri and hari ini partner saya Nur Ayu Atika bin Muhammad Azam. Hari ini kita orang nak bentang tentang etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya. Okay, so start daripada maksud etika. Istilah etika ni berasal dari perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud khusus kepada karakter atau pembuatakan dan kepribadian. Etika merupakan panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. So etika ni lebih kurang dia macam adab lah juga macam tu yang semua manusia buat. Etika kaunselor, terdapat beberapa etika kaunselor. Yang pertama, sentiasa mengutamakan kepentingan klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan peribadinya sendiri. Iaitu kaunselor perlu mempunyai keinginan untuk menolong klien, mempunyai kebolehan untuk merasai dengan tepat apa yang klien sedang alami, menghormati keputusan atau kehendak yang dibuat oleh klien. Kaunselor tidak mengambil kesempatan terhadap klien dari aspek kewangan, seksual, emosi dan sebagainya. Yang kedua, menghormati hak peribadi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling. Melainkan jika maklumat yang diperolehi dianggap membahayakan klien atau orang lain di persekitaran. Kaunselor perlu bertanggungjawab menyimpan rahsia klien kecuali untuk maklumat mahkamah atau pihak berwajib ataupun maklumat berkenaan boleh membahayakan klien iaitu bunuh diri. Okey, yang ketiga pula, kaunselor perlulah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi kliennya. Contohnya, kaunselor perlu memberi perlindungan jika terdapat unsur-unsur yang boleh melibatkan kecederaan kepada klien. Seterusnya, kaunselor perlu berkhidmat dan menangani isu klien apabila hati klien terlalu sensitif. Yang keempat pula, kaunselor ni hendaklah menghormati keputusan yang dibuat oleh klien. So apa yang klien cakap ni kaunselor kena hormat lah, tak boleh nak lawan semua. Contohnya membimbing klien dalam membuat keputusan bagi penyelesaian masalah, dan kaunselor akur dengan keputusan yang dibuat oleh klien walau bagaimanapun kaunselor berhak membantu membuat keputusan. Yang kelima, menjelaskan kepada klien tentang keputusan proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling yang diberikan. Iaitu nyatakan jenis perkhidmatan kaunseling yang diadakan. Nyatakan tindakan susulan untuk sesi berikutnya. Nyatakan apakah yang patut klien lakukan bagi membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nyatakan apakah implikasi hasil tindakan yang dibuat oleh klien. Yang seterusnya, merujuk klien kepada pakar yang relevan sekiranya kaunselor berdaftar mendapati klien tersebut memerlukan perkhidmatan pakar di luar bidang kepakaran kaunselor berdaftar. Iaitu klien bermasalah di luar bidang kepakaran kaunselor, sila rujuk kes tersebut kepada yang berkenaan. Sebagai contoh, klien sakit jiwa, sila rujuk perkara tersebut kepada unit sakit jiwa. Okey, yang terakhir kita masuk kepada etika kaunselor rakan sebaya. Yang pertama, kaunselor rakan sebaya perlu menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Yang kedua, memahami batasan dan keupayaan diri. Yang ketiga, sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Yang keempat, kaunselor rakan sebaya perlu melaporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri sendiri ataupun orang lain. Yang kelima,
perlu merujuk kes rumit kepada guru kaunseling. Yang keenam, perlu mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. Yang terakhir, amanah dan menyimpan rahsia. Sekian, terima kasih. Right. Zafri buka je slide awak tu. Tengok yang 4 etika. Bunda percaya nanti ramai akan tanya tentang etika. Next slide. Cuba next lagi. Ini antaranya lah. Ataupun dekat table ni. Last page tengok. Okay. Alright, you view je yang tu. Alright, you dah boleh start tanya soalan. Soalan pertama daripada, okay, ini daripada pelajar lelaki tanya soalan tentang etika. Yang akan awak keluarkan ni adalah etika kaunselor yang first sama ethos tadi tu. Etika kaunselor yang hakiki. And then kalau kita tengok daripada dia punya yang slide bulat-bulat tu apa semua tu. Tu etika rakan kaunselor dia. Dia berbeza lah. Okay. So soalan pertama daripada Aina Amirah. So Ayu dah boleh start sebut nama kawan and then jawab. Okay, yang pertama siapa? Aisyah Atira, betul? Okay, soalan pertama daripada Aisyah Atira. Apakah yang perlu dilakukan oleh kaunselor rakan sebaya jika klien stres sehingga bertindak di luar kawalan? Okay, kalau merujuk slide yang last kali, kita boleh rujuk benda-benda macam ni dekat guru kaunseling kita. Kalau macam benda tu rumit ke. Universiti dia tak panggil guru lah, dia panggil kaunselor je. Kaunselor. Okay. Boleh rujuk dulu sebab kalau kes-kes yang di luar kawalan tu rujuk daripada kaunselor. Dan kaunselor yang akan tolong bantu dia kalau perlu dibantu oleh psikiatris. Macam Ayu present tadi sakit, rumah sakit jiwa pakar sakit jiwa. Kita tak sebut pakar sakit jiwa dah sekarang. Kita dah sebut psikiatris. Okay Ayu? Macam ngeri bila awak cakap pakar sakit jiwa. Zaman sekarang orang tak boleh dengan word-word macam tu kan. So kita sebut psikiatris. Kita tanya Aisyah, jawab tak soalan itu Zafri? Aisyah Atira, jawapan tadi menjawab ke? Menjawab, terima kasih. Sama. Terusnya soalan daripada Hanan Umairah. Apakah akan berlaku pada kaunselor jika mereka tidak amanah pada tugasnya? Mungkin sekiranya klien berasa tidak selesa, sekiranya kaunselor membocorkan rahsia klien, mungkin klien tersebut boleh menyaman kaunselor tersebut. Saya rasa macam tu. Okey, menjawab. Okey, No ada nak tambah tak No? Awak tengah belajar tu. Apakah akan berlaku pada kaunselor jika mereka tidak amanah pada tugasnya? Mana Kak No awak ni? Betul-betul. Saya rasa first of all klien memang boleh sue kaunselor lah, tapi dia kena make sure lah betul ke sebaran maklumat tu adalah daripada kaunselor tu sendiri. Takut macam ada klien cerita kat kawan dia, rupanya kawan dia yang sebarkan. Sebenarnya bukan daripada kaunselor tu sendiri. So kena make sure benda tu betul-betul dari pihak mana, ataupun kalau kalau kamu semua tuduh macam nak saman kaunselor pun boleh saman balik sekiranya perkara tu bukan daripada kaunselor tu sendiri, macam tu. Okey, tu thank you No. Tu yang sebenar-benarnya yang memang berlaku Contohnya kaunselor ni ada pelajar. Ada pelajar ni dia memang dia dah bercerita dengan rakan sebilik, dia dah bercerita dengan penasihat akademik, dia dah bercerita dengan pensyarah. Tapi dia nampak benda tu more realistik bila dia menjalani sesi kaunseling bersama kaunselor. So of course dah ada etika kerahsiaan. Tapi bila dia nampak orang tahu luar, dia terus judge kepada kaunselor. Okey, hati-hati. Bonda pun pernah sukan bonda tak saman dia lah. Sebab contohnya yang membocorkan rahsia pelajar adalah di pihak fakulti, bukan di pihak unit kerjaya dan kaunseling. Tapi of course you sebagai pelajar menyayangi pensyarah-pensyarah you, of course. Tapi bila you letak sesuatu di Twitter ke, di Instagram ke, kita boleh detect. Okay, once you put UiTM, sistem UiTM ni dia ada pakar ataupun kalau kita panggil stalker lah Kita ada stalker yang memang bergaji khas
untuk menyemak setiap apa di Twitter, di Insta. Bila you tag je perkataan UiTM, you put je nama staff, of course kita akan dapat maklumat tu. Dan sekiranya maklumat tu tak sahih, pertama memang of course bonda akan buat report di pejabat polis dulu. Tapi kalau klien dia dah delete ke, dia dah terasa takut, dia dah trigger sebab ancaman kan, bonda tak akan sue pelajar lah, sebab kadang-kadang pelajar bukan kaya pun. Kadang-kadang lebih kepada suka nak meluah-luah, nak dapatkan follow banyak. Kalau Twitter nak banyakkan retweet, konon-kononnya. Tapi bonda akan komen dalam ruangan chat, bonda kata betul ke sahih tak. Kalau tak sahih, awak ni boleh dijatuhkan dengan tindakan undang-undang. Kalau betul, teruskan. Tapi nanti dia delete lah, dia takut dia dah jadi trigger tau. So para pelajar kena alert sebab macam yang Kak Nur terangkan tadi, bukan pihak kaunselor yang bocorkan rahsia you, sebab kami memang ada etika kerahsiaan. Kalau dibocor kepada pihak, contohnya kalau you dirujuk oleh ibu bapa, dirujuk oleh pihak kolej, dirujuk oleh pihak fakulti iaitu pensyarah, dirujuk oleh sesiapa sahaja. Kadang-kadang perujuk tu dia dah tahu maklumat. Kami sebagai kaunselor tak boleh kawal orang yang mendapat maklumat tentang diri you untuk tidak membocorkan rahsia. Okey, cuma kami boleh menasihatkan supaya ia adalah sulit. Sebab human kan, human being. Okey, so soalan Hanan Umairah tu memang baguslah untuk penerangan etika rakan kaunselor tu juga. You boleh saman kaunselor, it's okay. But at the same time, kalau you salah, you balik yang akan disaman. Nak mana? Kena fikir itu. Dia bukan threaten tau. Dia adalah memang hak. Benda yang betul-betul ada evidence kukuh, you boleh teruskan. Tapi kalau you rasa 50-50, better jangan. Berbincang secara baik tu lebih baik. Alright, menjawab tahanan? Menjawab. Okay, lebih detail kan jawapan untuk awak ni kan? Alright, Zafri, seterusnya. Okey, daripada soalan daripada Aina Amira. Selain daripada menyerahkan data kepada pakar psikologi, apakah cara lain kaunselor boleh lakukan untuk menolong klien yang bertindak ingin mencederakan dirinya? Okey. Kaunselor kenalah bagi nasihat dekat klien dia. Kalau macam klien dia macam jenis yang berdegil tu, kenalah slow talk. Kena buatkan klien dia percaya dekat kaunselor dia. Yang kaunselor boleh bantu dia 100%. Tak, tadi apa soalan dia? Dia mencederakan diri, betul? Tengok. Tapi okey, boleh nak kat sini paling penting sekali sebab kadang-kadang kita nampak sekarang ni bagus ni you duduk kat rumah, you tak duduk dekat kolej, you tak nampak sangat apa yang berlaku yang pelajar you. Tapi kalau you nampak rakan tu dah start kelar-kelar tangan, kelar-kelar kaki, dia maksudnya bila orang kelar-kelar ni adalah dia nak transfer dia punya kesakitan kat sini tu dekat fizikal. Apa maksud benda? Dia sakit dekat otak. Okey, sakit dekat otak, dia penat fikir. So bila dia penat fikir, dia cuba mencederakan diri dia supaya otak dia terfikir kat sakit. Alright? Kita kelar sakit. Kalau awak tengah, contoh kalau awak tengah sakit gigi, cuba awak lukakan kaki awak. Awak lupa dah awak sakit gigi. Awak dah teringat tangan awak terluka yang parah tu dah lah. Lepas tu dah baik pun you ingat balik sakit gigi. Contohnya macam tu. Sama juga kalau you macam pening sangat fikir, kadang-kadang kita pening, lepas tu terluka kan kita punya tindak refleks kita terus kepada luka. Sebab tu kalau rakan-rakan yang memang you dah nampak luka, cepat-cepat tips yang boleh ajar dekat pelajar, yang ni kita akan tip untuk persediaan rakan kaunselor juga nanti. Contohnya Zafri boleh tanya dekat kawan tu, aku tengok ni kau dah start kelar-kelar, kau nak aku teman kau tak pergi jumpa psikiatris, contoh. Nanti bertambah buruk, maksudnya kita bukan terus judge dia tau. Aku rasa kau perlukan bantuan, kau nak aku teman tak? Sebab orang ni perlukan disayangi, perlu dibimbing. Sebenarnya kat luar tu bukan ramai orang jahat. Ramai orang yang ingin dibimbing dan disayangi sebenarnya kat luar. Sebab tu dia jadi jahat. Okay, menjawab tak? Menjawab benda. Okay Zafri. Menjawab Alright. Zafri, dengan Ayu seterusnya soalan. Soalan daripada Nur Alisha, apakah contoh situasi bagi memperalatkan klien? Okey, contoh situasi mempergunakan klien ni, contohnya dari segi kewangan.
boleh jadi klien tu terdesak nak ada kaunselor untuk bimbing dia, lepas tu kaunselor tu gunakan dia macam kenakan bayaran yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Sebab selalu kalau orang terdesak, dia main bayar je kan, dia tak fikir. Jadi itu salah satu contoh. Menjawab tak Nur Alisha? Fee pun kita ada fee yang standard daripada lembaga Kaunsil Malaysia. Tak silap boleh 120 satu sesi. Kalau yang private times lah. Tapi kalau you all tak payahlah, memang percuma lah, memang ada kaunselor. Alright. UiTM dah bayar dah gaji kami. Okay, menjawab Alisha. Okay. Okay, next. Apakah contoh syarat-syarat yang diambil kira oleh kaunselor dalam pemilihan kaunselor rakan sebaya yang berhemah dan berkualiti? Okay, kalau pemilihan ni, okay, saya bagi 3 je lah. First kali, dia mestilah memahami batasan dan keupayaan diri. Yang kedua, dia sentiasa berusaha meningkatkan diri daripada pelbagai aspek. Dia tahu apa kekurangan dia, dia sendiri usaha macam mana nak tingkatkan balik dia punya diri tu lah. Yang ketiga, dia mestilah seorang yang amanah dan mestilah menyimpan rahsia. So dari situ kita boleh dapat kaunselor rakan sebaya yang berhemat dan berkualiti. Ataupun ayat lebih mudah tu, you a role model lah, mentor-mentee. You as a mentor, rakan tu as a mentee. Mentor ni benda nak terangkan, tak semestinya you pandai ke you bagus, you mesti kena excellent akademik je jadi mentor, tak. Sebab setiap orang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Contohlah you jadi mentor, you pernah geng dengan geng-geng dadah contohnya. Tapi memandangkan you join dengan kelab pemadam, you dapat keluar daripada dadah tu. So pengalaman you sebagai pengedar dadah, bila you join pemadam, jadi you jadi mentor supaya orang lain tak terikut. Contohnya you jadikan pengalaman itu sebagai contoh supaya orang tak ikut. Boleh juga jadi mentor. Okay, tapi biasanya kita akan lantik you all ni. Sebab tu kalau macam bila kelas HPD 119 memang kita offer untuk jadi certified rakan kaunselor. Sebab daripada syllabus akademik you yang you belajar dalam kurikulum ni, and then banyak juga ujian yang Bonda atau Cik Aina and ada kelas buat pada pelajar supaya you tahu apakah tools yang akan kemahiran yang kita boleh guna pakai untuk membantu rakan. Alright? Boleh menjawab ke soalan tu? Jawab, terima kasih. Okey, Eliana. Seterusnya soalan daripada Aisyah Syahbudin. Apakah contoh kes rumit yang perlu dirujuk kepada guru kaunseling? Contohnya macam mencenderakan diri sendiri, sampai nak bunuh diri ke. So kes-kes macam tu perlu untuk dirujuk kepada guru kaunseling. Jawab tak? Jawab, terima kasih. Sama. Okay, next question daripada Syazwan Syami. Sampai tahap apa kaunselor perlu menggunakan informasi klien? Kalau daripada pendapat saya, rasanya informasi klien tu kita pakai sampai klien tu dah okey lah. Dah tak ada masalah dah. Means dia punya masalah dia dah settle semua. Menjawab tak? Ya, terima kasih. Okey. Seterusnya Siti Aisyah binti Adnan. Apakah contoh kes klien yang boleh menyebabkan pihak kaunselor itu terpaksa melibatkan pihak luar? Contoh kes klien yang menyebabkan pihak luar, contohnya klien tu macam ada masalah kesihatan mental, jadi tak perlu lagi untuk rujuk kaunselor. Dia boleh terus rujuk kepada pihak yang berkenaan.
Jawab tak? Jawab. Kasih. Sama. Okey, soalan daripada Nurul Uzma. Apa yang boleh dilakukan jika klien tidak percaya terhadap kaunselor kerana klien ada trust issue? Okay, macam tadi juga, kaunselor kena buatkan klien percaya 100% dekat kaunselor dengan cara boleh nasihat dulu, bagi nasihat, lepas tu boleh slow talk dengan klien dia. So bila klien dia dah rasa selesa untuk bercerita tu, lepas tu dah tak ada masalah dah. Jawab tak? Okay, thank you. Menjawab. Seterusnya, Nur Atira, mengapakah etika kaunselor penting untuk dipraktikkan dalam kerjaya seorang kaunselor? Etika kaunselor ni penting supaya tak berlakunya kes-kes macam rasuah ke, mempergunakan klien ke. So sebab tu etika ni penting untuk kepada kaunselor untuk melayan klien dia. Jawab tak Nur Atira? Jawab, terima kasih. Okay, soalan daripada Nurliana. Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika klien tidak bagi memberitahu kes rumah itu kepada siapa-siapa? Wanda boleh tolong tak soalan ni? Wanda mute. Benda kan tadi terleft, so soalan tu tak keluar dah kat chat benda tu. Okay, apa tu? Soalan dia Zafi? Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika klien tidak bagi memberitahu kes rumah itu kepada siapa-siapa? Nurliana. Oh, mana Melena? Dia bergantung kepada kes. Kalau kes-kes tu memang yang tak berat, contohlah study skill, pointer jatuh, putus cinta, apa lagi kes-kes Tak yang tak boleh berat? maksud saya. Apa dia nak? Kan kaunselor akan sebaya kan. Contoh macam saya ada masalah rumit saya nak bunuh diri sekarang ni kan situ. So saya dah bagi tahu kaunselor akan sebaya. Lepas tu kan kalau dah macam tu kan dia kena bagi tahu orang yang lebih macam bonda kan. Lepas tu saya tak bagi tahu benda tu. Apa tindakan kaunselor akan sebaya? Apa yang patut dia buat? Okey, soalan dia adalah dia nak bunuh diri. Contohlah kan. Contohlah dia nak bunuh diri tapi dia cakap dengan kawan dia, aku ni memang nak bunuh diri ni. Lepas tu rakan kawan tu apa pula? Dia dah beritahu. Okey, dalam etika kaunseling ni sebenarnya betul etika kaunseling ni adalah kerahsiaan. Tapi etika ni kita boleh hak kaunselor itu memecahkan dia, confidential dia sebab pertama, isu dia adalah bila bunuh diri. Bunuh diri akan membahayakan diri klien tak? Membahayakan diri klien betul. Kalau dibiarkan klien tu mati kiok gitu je lah kan. Tapi sebenarnya kalau rakan kaunselor tadi tu ambil tindakan dengan drastik, bagi buat aduan kepada kaunselor, lepas tu kaunselor ambil tindakan, berjumpa dengan pelajar juga, slow talk and so on, inform family member what happened there, kita sama-sama. Memang pada ketika tu konflik pelajar bunuh diri tu macam, alamak kenapa lagi serabut? Tapi, you percaya tak pasal kat benda? Kalau pelajar dia nak bunuh diri, dia beritahu kawan dia ingin ditolong. Dia ingin dibantu. Kenapa dia nak attention kawan dia kalau betul dia nak bunuh diri? Kalau betul dia nak bunuh diri, yang dia tak nak apa siapa-siapa tahu, dia tu bunuh diri je yang. Dia tak beritahu sesiapa. Yang nampak maksud benda? So rakan kaunselor tu dia ada hak. Dia tak bersalah sekiranya dia memecahkan etika kerahsiaan dia untuk memberitahu kepada, rujuk kawan itu kepada pakar. Sebab keadaan klien tu sendiri dah memang kritikal. Kalau dibiarkan nanti kita risau dia terus bunuh diri. Dan rakan kaunselor tu sendiri tak boleh. Sebab tu etika kaunseling ni kita boleh memecahkan
etika tu hak kaunselor. Jangan salah faham pula. Kaunselor memang ada etika kerahsiaan tapi bergantung kepada kes pelajar. Okey, contohnya kalau tu kes bunuh diri yang biasa kita tahulah, memang kita akan memecahkan. Satu lagi kes judi rogon, kaunselor ada hak memecahkan. Okey, satu lagi kes rumah mahram, kaunselor ada hak memecahkan. And then kes yang paling hebat sekarang adalah orang nak tukar agama, kaunselor ada hak untuk memecahkan. Takkanlah awak datang sesi jumpa saya, saya esok nak tukar dah agama Kristian. Nak masuk, nak Katolik lah, nak join jadi Israel ke, macam seronok je isteri Israel, menang selalu. Okey, maksudnya kaunselor boleh memecahkan etika tu dengan kepakaran dan profesional kaunselor sendiri untuk menolong bantu klien tu. Dia bukan nak ambil kesempatan pada klien, tapi lebih kepada menolong bantu. Kalau sebagai kita kat semua sini orang Islam, you kena ingat, kalau daripada teori barat tak ada masalah, tukar agama ke apa semua ke, tapi kita kaunselor Islam, kita ada hak untuk memecahkan etika tu, sebab bila tukar agama tu dia jadi kufur, dia jadi kafir semua, ada hak untuk memecahkan. Kena ingat, kadang-kadang kalau you google teori barat tak apa, you tukar agama ke, perempuan lelaki ke, lelaki jadi perempuan, it's okay. Tapi kalau dari segi Islam, kita tahu hak-hak agama kita salah dan kita perlu betulkan. Boleh tak dia nak explain tu? Okay, no, cuba yang hari tu dah present. Macam mana boleh. Jangan memecahkan etika kerahsiaan tu, yang awak present hari tu. No, kan present itu pada etika saya. Macam bukan. Tapi kalau dari segi etika. Bukan hari tu pelajar UMT kan. Okay, apa yang awak tahu? Sorry, hari tu dengan saya terang dengan pelajar UMT. Dengan pelajar USIM ni belum lagi. Okay, apa yang you belajar kat USIM no? Okey, contohnya klien boleh ceritakan apa-apa segala perkongsian isu ke masalah ke yang dibawa, melainkan perkongsian tu ada melibatkan individu ataupun klien tu sendiri, ada mencederakan diri sendiri, mencederakan orang lain ataupun masyarakat. Yang ketiga, melanggar undang-undang. Sekiranya 3 perkara ni klien ada perasaan ataupun ada keinginan untuk buat, jadi kaunselor kena, orang kata macam kena bocorkanlah ataupun kena share cerita tu kepada pihak yang berkenaan. Macam tu akan merujuklah, sebab kita akan bincang perkara isu-isu besar ni kepada pihak yang berkenaan. Contoh macam ada klien dia ada niat untuk mencederakan kawan baik dia. So perkara-perkara tu kita kena aware lah supaya tak berlanjutan dan dia tak ada kehendak dia untuk mencederakan kawan baik dia tu tak kesampaian lah, sebab kita dah aware dengan kawan dia tu. Macam tu. So antaranya itulah, yang pertama perkara yang dia nak mencederakan diri dia, mencederakan orang lain ataupun melanggar undang-undang. So kita akan buka kerahsiaan tu dan rujuk kepada pihak yang berkenaan. Tu antara 3 contoh lah. Cedera diri tu 3 contoh. Dan kita akan ada banyak lagi jenis contoh-contoh yang klien tu kita boleh pecahkan etika tu. Boleh Noliana Noliana boleh jawab Ya. So nanti kalau Noliana jumpa rakan memang dia kata nak bunuh diri, awak jangan diam, awak kena bantu, kena beritahu. Walaupun pada ketika tu awak rasa hubungan awak dengan dia akan putus, tapi awak punya niat kena baik dalam untuk menolong bantu dia supaya dia tak berlaku lagi musibah yang lebih drastik lagi. Okay, Zafri boleh? Teruskan Zafri. Seterusnya soalan daripada Yusradini Yusno. Apakah contoh kes roommate yang perlu dirujuk kepada guru kaunseling? Kejap, yang tu tadi kan dah jawab kan, so saya baru post soalan yang baru kat bawah tu sebab baru perasan yang dah ada orang tanya. Okay, kita teruskan dengan soalan Nur Atira. Apakah kesan jika kaunselor rakan sebaya tidak memiliki etika-etika kaunselor rakan sebaya dalam diri mereka? Kalau diorang tak ada etika-etika ni, of course lah orang takkan percaya dekat diorang. Sebab antara etika yang ada is menyimpan rahsia tau. So bila benda tu kita cerita ke orang, kita tak nak orang sebarkan, sebab tiba-tiba orang tu dah sebarkan, siapa je yang tak marahkan. So dari itu orang akan hilang kepercayaan lah.
dekat diri kita. Menjawab tak Nur Tira? Menjawab. Terima kasih. Sama. Soalan daripada Nurul Afika, apakah contoh etika yang tidak wajar ada pada kaunselor terhadap klien mereka? Contohnya berlaku penipuan, rasuah ataupun kaunselor tersebut salah menggunakan kuasa. Jawab tak Nurul Afika? Menjawab. Terima kasih. Okay, soalan daripada Nurul Mansara. Apakah yang kaunselor patut lakukan jika klien tidak memberi kerjasama untuk memberitahu lebih informasi tentang diri sendiri? Ni macam soalan ke atas tu. Kaunselor kenalah slow talk juga dengan klien dia. Nasihat sebaik mungkin. So bila dapat maklumat tu, kaunselor bolehlah tolong klien dia untuk selesaikan masalah klien dia. Menjawab tak? Nurul Maisarah. Alright, menjawab. Terima kasih. Seterusnya daripada Nasuha Najihah, adakah kaunselor dibenarkan membuka rahsia pelajar kepada pihak lain sebagai contohnya pihak hospital untuk rujukan lanjut? Sekiranya kes tersebut membahayakan diri klien, jadi kaunselor tersebut dibenarkan untuk memberitahu pihak hospital untuk rujukan lanjut. Jawab tak Nasuha? Jawab. Terima kasih. Kalau pihak hospital tu biasanya psikiatris lah. Okey, kalau kes-kes yang berat juga, contohnya kalau contohnya macam kes-kes bonda nampak pelajar tu memang ada rekod diagnosis melalui psikiatris. Okey, of course pelajar-pelajar yang akan ada mental illness ni kadang-kadang di kalangan pelajar, memang majoriti di kalangan pelajar yang pointer 3.5 and above, dan kita akan nampak pointer dia sikit-sikit akan jatuh and so on. Jadi bonda akan minta kebenaran daripada klien, sebab bila untuk yang ke psikiatris tu memang hak bonda untuk memberitahu sebab menolong bantu dia, sebab so dia dah pakai ubat so on. Tapi dari segi akademik pula bonda akan minta permission daripada klien, boleh tak kes awak ni saya maklumkan kepada ketua pusat pengajian awak, dan saya akan maklumkan dia ada kes you adalah sulit, supaya setiap kadang-kadang you all bila ada mental illness ni, kadang-kadang bila exam tak datang, tengah exam tertidur sebab you makan ubat. Jadi you bayangkan kalau pihak fakulti tak tahu, automatically fakulti akan bagi you fail ataupun pointer you rendah. So dengan peranan bonda, bila bonda maklumkan kepada ketua pusat pengajian ataupun dekan, so dekan akan acknowledge perkara tu. Contohlah pelajar tu akan ditolong bantu untuk grade dia sentiasa lulus. Ada juga kes-kes pelajar memang dia, contohnya kes pelajar memang cemerlang, tapi sebab dia dapat diagnose mental illness, ada dua jenis penyakit mental yang dihadapi, innalillah, memang dia dapat. So pointer dia pada yang dekan tu turun. Dan bonda maklumkan kepada dekan, make sure pelajar ni kita target dia supaya dia graduate. Jangan sampai dia dismiss. Sebab bonda percaya dia actually akan cakap, dia tak boleh jawab, dia memang boleh dismiss. Tapi dengan budi bicara yang kaunselor salurkan tu, alhamdulillah pelajar-pelajar yang memang ada mental illness tu nak tak nak dia akan graduate. Dia takkan dismiss. Walaupun kita tahu ketika dia menjawab soalan exam tu, kita tahu dia tak boleh jawab dengan baik. Dan dia boleh dapat C- for example. Tapi sebabkan dia ada penyakit mental dia tu, so dia akan dapat C. Pokoknya dia lulus dan dia graduate. You kena ingat penyakit mental adalah salah satu OKU. Baru dengar ke memang dah lama tahu you all? Sakit mental adalah simptom-simptom penyakit OKU. So OKU selain OKU physical, you kena ingat OKU physical dan OKU mental. Dia masuklah macam student yang student down, autism and so on gitu. Okay, OKU ada dua kategori, OKU physical, OKU mental. Dia termasuk dalam OKU mental. Alright? Orang kurang upaya. Okay, clear tak? Boleh menjawab tak soalan tu tadi? Boleh menjawab tak? Jawab. Kena ingat orang sakit mental ni kenapa kita kena bantu dia, sebab dia adalah didiagnose sebagai OKU. Orang OKU kita kesian. Kita bagi duduk, kita bagi jalan. Okay. Alright. Okay, soalan daripada Nur Diana.
Kesan buruk jika kaunselor gagal memenuhi etika kaunselor rakan sebaya dalam dirinya. Kaunselor rakan sebaya maybe akan hilang kepercayaan kepada kaunselor sebab yalah dia tak dapat nak patuh etika sebab sekejap. Zafri? Ya. Menjawablah tu. Oh, jawab dah. Seterusnya soalan daripada Siti Nur Ain. Apakah kesan buruk sekiranya kaunselor mempunyai sifat panas baran terhadap kliennya? Kesan buruk kaunselor tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah kliennya kerana mempunyai sifat panas baran sebab kalau kliennya tu tengah hadapi masalah takkanlah nak orang yang ada sifat panas baran tu tolong selesaikan masalah dia, nanti sama-sama marah. Macam tu. Jawab tak? Okay, sekejap boleh respon. Yang ni tak pernah berlaku lah Sebab dia macam ni, sifat panas dia macam ni. Kaunselor, contohnya Ayu dengan Bonda, Siti Nur Ain dengan Bonda adalah, Siti Nur Ain adalah anak buah Bonda contoh. Dan Bonda tahu you punya perangai soal, tapi Siti Nur Ain tak boleh jadi kaunselor, tak boleh jadi klien kepada Bonda. Sebab I know you punya personality, kita dah ada conflict of interest. Faham tak? Kita dah ada conflict of interest. Kita dah kenal each other. So bila kita dah kenal macam you all ni tak ada masalah. Ni kenal rapat, yang ada sibling, yang ada relation, yang ada darah daging. Tak boleh menjadi klien. Sebab you tahu macam contohnya Siti Nur Ain ni lari pada rumah. Saya sebagai makcik memang nak marah sangat geram betul dengan dia lari pada rumah kan. Contohnya bila you datang sesi tu saya geram lah. Saya dah buat persepsi bahawa saya geram. Jadi Siti Nur Ain ni takkan buat sesi kaunseling dengan saya. Saya akan merujuk Siti Nur Ain ni untuk sesi kaunseling bersama Kak Noh ke, Cik Aina ke kepada kaunselor yang lain. Orang yang tak ada conflict of interest dengan awak. Okay? Sebab tu dia takkan wujud sifat panas baran pada klien tu. And then kaunselor pun nanti you akan belajar dalam TOT tu. Kita ada tools, kita tak ada ubat. Kaunselor ni kita tak ada ubat macam hospital. Patient datang, okay awak demam, berak berapa kali, kencing berapa kali, minum berapa kali, sakit perut ke tak. And then daripada diagnosis terus bagi ubat, no. Kaunselor kita ada tools, kita teori-teori yang kita belajar, kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang kita ada, teknik-teknik kaunseling yang guna pakai dalam sesi kaunseling terapeutik tu, itu yang menolong, kemahiran-kemahiran ni yang menolong bantu klien daripada unrational kepada rational, daripada yang unconscious mind kepada conscious mind, benda-benda gitu. Daripada emosi tak stabil kepada emosi conscious yang bagus, positif. Alright. So maksudnya kesan buruk sekiranya kaunselor punya sifat pandang klien, so kena sidik dulu kenapa ada sifat baran-baran tu. Mungkin dia ada relationship each other dan dia tak boleh jadi klien. Ataupun rakan bila rakan kaunselor biasanya sahabat baik, tak ada masalah. Tapi kaunselor yang sebenar adalah kita tak boleh ada hubungan. Contohnya suami isteri buat sesi kaunseling bersama, macam pelik tu, tak boleh. Faham? Adik-beradik buat sesi kaunseling tak boleh. Menjawab tak Siti Nur Ain? Menjawab Bonda. Okay. Terima kasih. Okay. Terusnya Ayu, Nur Alisha. Nur Alisha menjawab soalan. Nur Azirah last lah. Okay, soalan Nur Azirah. Apakah masalah yang tidak patut dirujuk kepada kaunselor? Maksudnya sesi ni untuk kawan rakan kaunselor yang settlekan kan? Okay. Contoh kes yang ringan. Contoh kalau macam masalah kecil yang macam tak membawa kepada mencederakan diri sendiri tu atau membahayakan diri tu, rasanya masalah tu tak apa kot. Tapi tugas kaunselor ni untuk mendengar masalah tu tak, rasanya tak apa kalau nak tanya masalah pun, apa-apa pun. Kamu dia kan? Okey, sebab tu bila kita jadi kaunselor kita pakai 2 telinga dan 1 mulut tol. Yang Umar bagi ni. So 90% kita guna kat telinga, 10% je kita guna kat mulut. Sebab dalam sesi kaunseling kita tak sama macam ceramah tau.
kalau awak tengok kaunselor ni suka berceramah, bercakap macam bonda sendiri, itu ketika kami pakai topi sebagai penceramah ataupun sebagai pensyarah sambilan. Tapi ketika dalam sesi kaunseling, klien yang banyak cakap, kaunselor adalah diam. Sebab tu lebih banyak guna 2 telinga dan 1 mulut. Dan apa juga masalah, contohnya kalau rakan kaunselor tu Azirahnya soalan tu, contohnya rakan kaunselor tu boleh bantu. Contohnya rakan kaunselor Zafri. Zafri contohnya 4 flats every sem. Azirah pula dalam fakulti yang sama. Alah Zafri, macam mana kau nak dapatkan 4 flat tu? Apa yang aku perlu study? So Zafri boleh bagi tips-tips kepada Azirah sendiri. Sebab you memang mentor, you memang boleh bagi. So tak perlulah dirujuk. Alright. Tapi kalau dua-dua pun macam ke laut, Nur Azirah pun pointer ke laut, Zafri pun pointer ke laut. So sama-sama lah pergi jumpa kaunselor untuk kita belajar how to achieve you punya pointer lebih tinggi. Jangan rasa zone selesa pula. Okay, faham tak maksud benda? Boleh? Faham. Terima kasih benda. Alright, thank you. So, Yusradini ni Yusno ni. Seterusnya soalannya, apakah boleh dilakukan oleh kaunselor rakan sebaya kalau mereka tahu ada klien yang memang tidak stabil, memang memerlukan bantuan tetapi berkeras tak nak jumpa kaunselor rakan sebaya? Rasanya kaunselor rakan sebaya tu boleh mendorong ataupun slow talk dengan orang tu untuk mendapatkan bantuan, sebab kita memang tahu dia perlukan bantuan. So kita memang kena dorong dia untuk jumpa kaunselor. And then untuk kes-kes yang you terangkan ni mungkin juga ada isu macam ni. Kadang-kadang you ada pengalaman buruk dengan seorang kaunselor. Pengalaman buruk ketika kaunselor di sekolah ke, di mana-mana ke, di klinik ke, di hospital ke, yang you dah jumpa tapi tak menolong bantu you. So soalan you tu contoh dia tak nak dah, dia dah tak trusty. Tapi bagaimana sebagai rakan kaunselor tu nak memupuk balik dia punya kepercayaan bahawasanya jangan kerana seorang tu yang buat salah, kita terus judgemental, semuanya salah. Cuba berjumpa dulu. Mungkin you tak serasi dengan kaunselor itu, tak menolong bantu you. Tapi kalau you nak tolong bantu diri you, you kena juga jumpa the next kaunselor yang lain. Tapi boleh risau juga kalau ada klien yang memang contohlah dia jumpa psikiatris, lepas tu dia refer kepada kaunselor hospital. And then kalau dia pandang daripada sudut yang positif, dia kena ingat bila kita pergi hospital, patient ramai. Okay? Contohnya psikiatris 2 orang, kaunselor kat hospital pun 2 orang. Hospital ni sehari 20-30 ribu patient akan masuk contoh. And then patient akan masuk dan keluar dan fully of appointment yang dia kena schedule dia ada timeline. Client A 1-2, 2-3. So automatically kaunselor dan psikiatris di sana membuat kerja dengan laju lah. Maksudnya dalam sesi kaunseling dia tak lebih banyak penerokaan tentang isu klien. Okay, dia terus straight to the point, apa you punya masalah, what you want to settle down. Okay, lepas tu kalau tak settle, okay tak apa, for the next appointment kita akan jumpa lebih tu. So bebanan kepada klien lah, nak ulang alik jauh, dengan parking kat hospital pun susah. So bagi pelajar UiTM, untunglah sebab you memang dah ada kaunselor you sendiri yang you boleh merujuk pada kaunselor. Kalau awak tak nak merujuk dengan bonda ke, tak nak dengan Cik Aina ke, tak nak kaunselor Johor, tak ada masalah. Kami boleh rujuk you kepada kaunselor-kaunselor cawangan yang lain. Sebab kita ada berapa? Kita ada 25 cawangan UiTM, almost 30. So di seluruh Malaysia, you boleh pilih lah kaunselor siapa, you boleh Google. Okay, you want to meet them, nanti kita akan usulkan untuk you berjumpa dengan kaunselor berkenaan. Tak ada masalah. Okay, boleh? Boleh. Alright. Terima kasih. Okay. Ataupun kadang-kadang ada klien dia memang tak selesa nak jumpa kaunselor, bawa dia juga jumpa, make sure dia jumpa ibu bapa dia ke, beritahu ibu bapa dia. Ibu bapa adalah orang yang paling rapat dengan seseorang. Kalau kita ada ibu bapa lah ataupun penjaga kita, atuk nenek ke, siapalah penjaga ibu angkat ke, mak angkat ke, ayah angkat ke, yang menjaga you. Orang-orang yang rapat dengan you lah. Kadang-kadang kalau tak jumpa kaunselor tak ada masalah. Jumpa orang yang dia yakin dan selamat dengan dia. Okay, even kalau macam pelajar, you all semua ada penasihat akademik, betul tak? You all tahu tak you ada penasihat akademik? Tahu. Dalam student portal ada penasihat akademik. So anything happen boleh refer dengan you punya penasihat akademik. Alright. So yang tak tanya soalan lagi Sazmi. Sazmi tak datang ke apa? Sazmi memang tak datang Okay, Sazmi tak datang, kita kosong lah. Attender dia kosong terus Sazmi tak ada
Dia ada bonda dalam ni. Dia ada. Weh. Sazmi, where are you? Muhammad Syazmi. Sebelum bonda T attendant kosong. Maaf bonda ada tu. Dia macam lag sikit. Okey, awak nak tanya soalan apa? Tanya je apa-apa. Okey, soalan untuk awak lah. Okey, Ayu tanya soalan untuk dia. Okay, soalan untuk Syazmi Apakah kesan sekiranya etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya ini sekiranya tidak diwujudkan? Kalau lah tak ada board of lembaga kaunselor yang menunjukkan etika, apa akan berlaku Sazmi? Sazmi? Ya bonda. Okey, jawab. Boleh ulang balik tak soalan tadi? Boleh. Apakah kesan sekiranya etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya ni tak diwujudkan? Kesan kalau etika kaunselor tak diwujudkan, Fikir. Ke mana awak tadi ni? Sazmi jawab je. Bukan ada wrong, false and wrong ni. Betul salah. Jawab je apa yang faham. Nanti baru betulkan. Jawab je apa yang you faham. Saya rasa kalau etika tu tak diwujudkan macam mungkin ada pergaduhan antara kaunselor tu dengan klien, and mungkin mendatangkan kesan yang negatif lah antara kedua-dua pihak kebanyakannya. Itu saja saya bantu. Alright. Zafi menjawab tak tu? Boleh lah. Okay, attendant ni diambil. Alright, No sebut pelajar-pelajar yang belum buat sesi kaunseling no. Okay, Alhamdulillah selepas saya meremind kalian semua berkaitan dengan assignment 3 korang kan, Alhamdulillah lah ada yang dah approach saya, dah WhatsApp personal saya untuk buat sesi kaunseling, tapi ada beberapa lagi orang yang tak WhatsApp saya, antaranya ialah Muhammad Syazmi pun belum kontak saya. Lepas tu Umarul Sidki ada ke? Umarul Sidki bin Ismail. Ada tak? Ada tadi, Umarul. Dia attendance dia ada tadi. Sekarang masih ada ke? Dah terleft ke Umarul? Dah terleft tu. Dia left diri ke terleft? Umarul Sidki tu lelaki kan? Betul. Umarul Sidki bin Ismail. Dia ada internet problem bonda. Okey Syafiq. Okey, tak apa. Nanti Syafiq inform dia Umarul 2 orang je no. Yang belum WhatsApp personal lah dengan Adam Adam jangan lupa WhatsApp saya. Adam Balabili. Ya saya. Okey. Nanti kontak saya, okey. Tu je lah setakat ni. Yang lain insya-Allah dah ada tarikh dah. Tinggal yang sebab you all in fear. So bonda nak you mengalami sendiri perasaan untuk sesi kaunseling. Kita tak boleh nak sesi kaunseling orang kalau kita sendiri tak cuba sesi kaunseling. Tu yang utama kenapa ada dalam assignment, kena menghadiri sesi kaunseling. How you want to be pemimpin rakan sebaya sedangkan kita sendiri tak face that. Contoh kita kena cuba dulu diri kita baru kita boleh bantu yang lain. Okay, walaupun you kadang-kadang mungkin you ambil kelas core ni sesaja je ambil, ni yang kosong ambil lah, tapi tak, bila dah ambil tu kena belajar sesungguh lah. Alright.
Okay, again, thank you so much. Thank you No, thank you class, thank you presenter, thank you yang tanya soalan. Okay, Bunda ucapkan jaga diri baik-baik, jaga diri dan keluarga. Enjoy the moment selagi Allah bagi pinjangan nyawa kita ni. Jangan sedih-sedih. Kalau sedih-sedih, jumpa orang untuk luahkan perasaan supaya dia tak berlarutan. Semoga awak semua ni di bawah reda Allah SWT selalulah. So far semua dalam kelas Bonda ni Muslim kan, tak ada yang non-Muslim. So Bonda doakan yang terbaik untuk awak untuk menjadi muslimin dan muslimat yang sejatilah, khalifah-khalifah yang mewarisi sifat Rasulullah. Alright, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dah boleh live semua. So next week jangan lupa the next presenter. Okay, by the way sebelum Bonda terlupa, kita akan ada taklimat patriotisme daripada UiTM Shah Alam untuk wajib untuk kehadiran semua kelasku pada 6 Jun tak silap Bonda, tapi dia malam. Dan Bonda akan inform lah kalau dia dah dapat yang detail dia malam macam biasa kena online. Dia memang setiap tahun memang akan ada subjek wajib daripada kurikulum UiTM Shah Alam untuk semua pelajar join. Alright? Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Bye. Terima kasih Bonda. Terima kasih Thank you, Bonda. Terima kasih Bonda. Thank you Bonda. Bye. Terima kasih Bonda. Okay, bye. Terima kasih Bonda. Terima kasih Bonda. Assalamualaikum. Bonda. Salam. Yes, Azwan? Nak tanya, so minggu depan ada kelas lah, dia tak cuti apa hari Wesak kan? Tak ada, Bonda takkan buat kelas ganti ke apa. On je. Sebab nanti kau tak cukup masa untuk present. Alright.